Ya, seperti yang saya maklumkan, kita akan menggunakan buku Gregory Lee. Ya. So kita akan mulakan dengan tajuk pertama lah, buku Lee itu. Jadi kita akan kita akan bincangkan tajuk kita yang pertama hari ini adalah mengenai kita akan gunakan mengenai set ya. So kita akan lihat tajuk kita yang pertama pada hari ini iaitu set dan hubungan ya. Kita akan lihat pada hari ini. So kita mulakan dengan doa lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alna minas salihin. Okey, jadi kita akan membincangkan dengan hari mengenai set ya. So kita just review apa itu set. So set itu hanyalah satu himpunan objek-objek ya, dan objek-objek tersebut kita namakan sebagai unsur, dan kita akan tandakan suatu unsur yang berada dalam set S tersebut, kita akan tandakan dengan simbol A berada dalam S lah. So ini untuk simbol A itu adalah unsur dalam S. Manakala kalau B bukan unsur dalam S, kita akan gunakan simbol B bukan unsur. Ini simbol bukan unsur lah. Dan kita ada, kalau set tersebut, set yang tidak ada sebarang unsur, kita namakan dia sebagai set hampa. Kan kita gunakan simbol ni lah untuk mewakili tanda set hampa. So itu secara umum je lah. Apa itu set? Iaitu satu himpunan objek-objek. Objek tersebut dinamai sebagai unsur ya, dan unsur tu akan disimbolkan dengan A belong to S, dan kalau bukan unsur akan gunakan simbol ini, dan set hampa ditandakan dengan simbol ni ya, untuk set hampa. Contoh-contoh set nombor lah yang merupakan set yang biasa kita lihat ya. So kita ada set nombor tabi'i, akan kita gunakan simbol N, blackboard ni. So unsur-unsur dia adalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Set integer ya, negatif 2, negatif 1, negatif 3 sebagainya, 01 ini adalah integer. Set nombor nisbah kita akan cumulkan dengan simbol Q. So Q tu dia berbentuk A per B ya, yang A dan B tu ini sepatutnya adalah bukan simbol ni ya, sepatutnya adalah simbol silap tu So sepatutnya adalah simbol yang ni lah ya, simbol belong to ya, bukan not belong to lah ya. Maksud dia nombor nisbah Q itu adalah bentuk dia adalah A per B, yang A dan B tu adalah integer, dan B tu tidak boleh sama dengan kosong ya. So tolong padamkan yang itu, tukarkan. Dan kemudian kita ada nombor nyata dan kita gunakan simbol R. Manakala nombor kompleks kita akan gunakan simbol C ya. So itu adalah beberapa contoh-contoh set number ya. Di sini saya berikan dahulu contoh set number, tetapi set itu bukanlah semuanya set number, ada juga set-set yang lain ya. Ada dua cara lah untuk kita menerangkan suatu set ya. Apabila kita nak perihalkan suatu set, kita akan gunakan dua kaedah yang biasanya kita gunakan ya, iaitu yang pertamanya kaedah senaraikan. Kaedah senaraikan itu ialah kita boleh menenaraikan semua unsur-unsur dalam set tersebut dalam tanda kurung dakap ya. So kita buat kurung dakap tu dan kita senaraikanlah semua unsur-unsur tu di dalam kurung dakap ini. Senarai itu tidak perlulah mengikut sebarang susunan ataupun tertib ya. Tadi kalau kita lihat contoh nombor nyata, nombor integer, nombor tabi'i tadi kita susun ikut tertib 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Tetapi tidak perlu kita menyusun sebarang tertib itu, dan kita juga boleh senaraikan lebih daripada sekali ya. So bergantung pada kita lah, bergantung pada keadaan ya, bagaimana kita nak menenaraikan unsur-unsur tersebut ya.
Yang keduanya secara binaan sifat, masih lagi kita akan gunakan tanda kurung dakap ini, dan bahagian yang pertama sebelah kiri itu adalah bentuk umum set tersebut. Macam mana unsur tersebut terbentuk. So kita tuliskan bentuk umum dia di sebelah kiri ini, dan di sebelah kanan tu apakah syarat-syarat atau sifat yang perlu ada bagi set tersebut. So ini adalah kaedah binaan sifat. So kiri ni bentuk umum, secara umumnya macam mana bentuk unsur tersebut, manakala di sebelah kanan tu apakah sifat-sifat yang perlu ada bagi set tersebut. So itu kita namakan kaedah binaan sifat. Cara ni sebabkan kita tidak menggunakan sebarang susunan atau tertib, kemudian sifat-sifat ni juga tidak unik, jadi tidak ada cara yang unik lah untuk menerangkan suatu set. So itu yang maksudkan tidak ada cara yang unik lah, sebab dia boleh berbagai cara kaedah kita menerangkan suatu set tersebut. So kita lihat satu contoh set number lagi, misalnya set integer genap. Integer genap tu yang nombor 2, 4, 0, -2, -4 dan sebagainya. So ini satu cara kalau kita tuliskan kaedah senaraikan. So boleh tulislah tak ikut order lah. So maksudnya -4 kat situ tak ada. Maksudnya mungkin saya letak kat sebelah sini dan sebagainya lah. Itu kaedah senaraikan. Ataupun kita boleh tulis secara binaan sifat. Binaan sifat, bentuk umum integer genap adalah 2 kali Z kali sebarang integer. So ini adalah bentuk umum dia, dan sifat dia apa yang perlu, Z itu adalah integer. Jadi itu maksud kaedah binaan sifat. Di sebelah kiri bentuk umum dia, dan di sebelah kanan ni sifat yang perlu ada. Jadi kalau bentuk umumnya 2Z, sifat dia Z ini mestilah integer. Tak bolehlah nombor perpuluhan dan sebagainya. Kemudian kalau kita nak terangkan integer ganjil, ni even, ni odd, integer ganjil, macam mana cara kita nak perihalkan dia lah. So kalau binaan secara senaraikan, unsur-unsur integer ganjil tu adalah -3, 3, 1, -1 dan sebagainya. Ini adalah secara senaraikan. Kita senaraikanlah semua unsur-unsur integer ganjil. Ataupun kalau kita nak tulis dalam bentuk binaan sifat, dia mestilah berbentuk yang seperti nombor genap ni juga, tapi dia tambah 1. So 2Z tambah 1. So ini bentuk umum nombor ganjil. 2Z tambah 1. Jadi gandaan 2 ditambah dengan 1 akan menjadi nombor ganjil. Jadi itu maksudkan dengan kaedah binaan sifat. Jadi tak unik lah, bolehlah kita tuliskan cara mana yang boleh kita terangkan bagi suatu set tersebut. Contoh nombor-nombor lain yang kita biasa gunakan, yang sering kita gunakan adalah nombor nyata positif. Nombor nyata positif kita akan tandakan dengan R simbol nombor nyata, tambah. Tambah itu mewakili nombor positif. Jadi bentuk dia, kalau kaedah binaan sifat itu, X belong to R, bentuk dia X. Sifat dia, X tu mestilah lebih besar pada 0. Ini sifat dia. Kemudian nombor nyata bukan sifar, semua nombor nyata kecuali sifar itulah. Jadi kita akan gunakan tambah R star, R bintang. R bintang ataupun kita gunakan simbol R tolak set sifar, set tunggal sifar. Ini kita gunakan set tunggal, ataupun syarat dia X belong to R, X tu tak sama dengan kos sifar. Okey, itu adalah you perhatikan simbol yang kita gunakan R tambah dengan R bintang. So tambah untuk nombor positif, bintang untuk set yang bukan ada sifar, tidak termasuk sifar. Jadi kita juga boleh takrifkan misalnya Z tambah, Z bintang. So Z tambah adalah integer positif. Z bintang semua integer kecuali sifar. Q tambah semua nombor nyata, semua nombor nisbah positif. Q bintang semua nombor nisbah
kecuali sifat. Ya. So kita boleh takrifkan lah. Ya. Kita gunakan tanda tambah dengan tanda bintang di superscript dia. Okey, tadi kita dah lihat contoh-contoh set nombor. Ya. So tidak semestinya set itu hanya nombor sahaja. Jadi ini diberikan contoh beberapa set yang bukan nombor. Ya. So yang pertamanya adalah set polinomial perkali nyata. So kita akan gunakan simbol R dalam bintang X ni, dalam bracket square ni. So square bracket tu, so bentuk-bentuk umum dia, bentuk umum selebaran polinomial, ada bentuk dia adalah A0 tambah A1X tambah A2X2 tambah sampailah ANXN ni. Dan sifat-sifat yang perlu ada kat sini, N tu adalah mestilah nombor tabi'i dan AI tu adalah mestilah nombor nyata. Ya? So itu maksud perkali nyata. Jadi kalau kita ada polinomial dengan perkali integer, kita akan gunakan Z kat situ dan sifat dia AI belong to Z. So bergantunglah kepada polinomial perkali dia apa. Ya? So kita akan simbolkan dengan inilah, ini bentuk secara binaan sifat. Kemudian garis-garis nyata di atas satah merentasi titik asalan berkecurangan positif. So ini adalah garis-garis di atas paksi nyata, kecurangan dia positif. Ya? Kecurangan dia positif. So kita akan simbolkan dengan L tambah, ya? Subscript L tambah adalah semua garis-garis nyata, garis-garis nyata yang memiliki asalan. Jadi bentuk persamaan dia adalah Y sama dengan MX dan kita nakkan kecurangan dia positif. Jadi kalau kecurangan dia positif, maksud dia M tu kecurangan dia mestilah positif lah. So M belong to R plus, ya, R tambah. So itu adalah contoh juga set. Ya. Kemudian set matrix N kali N. Ya. Set matrix segi empat sama N kali N, pemasukan dia nyata. So semua pemasukan ini adalah nyata. So AIJ belong to R. Jadi kalau pemasukan integer, AIJ belong to Z. Ya. So bergantung kepada apakah pemasukan dia. Dan kita akan gunakan simbol M, N, R. Ya. So ini simbol matrix size N kali N. Ya. Perkali dia adalah nyata R. Ya. So ini adalah matrix lah N kali N. So itu adalah contoh yang set yang bukan nombor. Ya. So kita juga akan gunakan beberapa set-set ini dalam struktur aljabar nanti. Kemudian kita pergi pada takrif lain, apa dia subset. Ya. Jadi kalau kita ada unsur S tu, dia juga berada dalam satu set lain, unsur dalam set T, maka kita katakan S itu subset T. Ya. Jadi jika semua unsur-unsur dalam S itu juga berada dalam set T, kita katakan S itu adalah subset kepada T. Dan kita akan tuliskan dengan simbol inilah S subset kepada T. Ya. Dan kalau S itu tidak sama dengan T, S itu mungkin boleh sama dengan T. Ya. So maksudnya T juga adalah subset kepada T. Jadi jika S itu tidak sama dengan T, maka kita katakan S itu adalah subset wajar. Subset wajar T. Maksudnya dia tak sama dengan T. Kalau subset tak wajar, maksudnya T sendirilah subset tak wajar. Ya. Jadi kalau subset wajar juga, kita boleh tulis sebagai S subset wajar T. Ya. Tanpa ada tanda sama dengan kat situlah. Maksudnya dia adalah subset wajar. Jadi kita lihat contoh-contoh. Kalau kita ambil nombor kompleks C, apakah contoh-contoh subset? Ya? Maksud dia unsur-unsur dalam subset-subset itu juga berada dalam C. Ya? Jadi ini adalah nombor kompleks yang bentuk dia A tambah BI. Jadi subset dia misalnya kita tahu set hampa adalah subset wajar kepada nombor tabi'i N. Nombor tabi'i N itu adalah subset wajar kepada
integer sebab n tu adalah semua nombor-nombor positif ya, yang nombor integer positif ya, 1 2 3, jadi dia subset kepada integer dan integer tu adalah subset kepada nombor nisbah Q dan nombor nisbah Q adalah subset kepada nombor nyata R dan nombor nyata R adalah subset wajar kepada nombor kompleks ya. So itu adalah satu contoh subset kepada yang seterusnya. So of course lah Z juga adalah subset kepada C ya. Satu lagi mungkin kita ada set hampa subset kepada nombor tabi'i dan nombor tabi'i itu actually adalah nombor Z tambah ya. So integer positif ya. So Z tambah integer positif dan kita tahu integer positif adalah subset wajar kepada nombor nisbah positif. Nombor nisbah positif adalah subset kepada nombor nyata positif. Nombor nyata positif adalah subset kepada nombor nyata dan nombor nyata adalah subset wajar kepada C ya. So ada beberapa banyak contoh lah yang kita boleh senaraikan lah subset-subset kepada nombor kompleks C ini. Kemudian kita ada N subset kepada Z star ya. Z star tadi semua integer kecuali sifar ya. Subset kepada semua nombor nisbah kecuali sifar dan seterusnya ya. Itu contoh-contoh je lah ya kita boleh berikan. Kemudian kita lihat satu lagi contoh. Kita nak kenal pasti semua subset kepada set S itu yang mengandungi 3 unsur. 1, 2, 3. Ya. Jadi kita boleh gunakanlah apa yang kita nak lihat ya, semua subset. So kita mulakan dengan yang kecil sekali. Yang kecil sekali adalah set hampa lah. Kemudian set yang ada satu unsur saja, 1, 2, 3. Set yang ada 2 unsur saja. So semua kemungkinan yang kita boleh cari dekat situ 1, 2, 1, 3, 2, 3. Dan set yang ada 3 unsur ya, 1, 2, 3. So ini adalah semua subset-subset yang kita boleh cari daripada set yang ada 3 unsur inilah 1, 2, 3. Jadi set ini kita kenali tadi sebagai set hampa ataupun subset remeh ya. Subset remeh lah sebab dia tak ada apa, remeh lah, trivial ya. So subset hampa ni dikenali sebagai subset remeh. 1, 2, 3 ni subset tak wajar tadi. 1 ni ada satu unsur sahaja. Ini subset tak wajar tadi 1, 2, 3 sebab dia sama dengan T tadi. S subset pada T dan S sama dengan T, so itu subset tak wajar. Yang ada satu unsur sahaja kita namakan sebagai set tunggal ya. Set tunggal, dia ada satu unsur sahaja. Ini set tunggal, ini set tunggal, set tunggal, ada satu elemen. Manakala kelima-lima ni adalah subset wajar ya. Subset wajar bukan remeh ya. So semua ni adalah subset wajar termasuklah set hampa. Tapi kalau yang subset wajar bukan remeh, maksudnya dia bukan yang ini dan bukan yang inilah. So yang kesemua ni lah. So ini adalah subset wajar bukan remeh. Kemudian apa dia cardinality? Cardinality adalah bilangan unsur dalam S ya. Kalau you ada soalan apa-apa you boleh tanya ya, you boleh terus tanya ya, sebab kadang saya tak perasan nanti. Okey, so bilangan unsur dalam S dikenali sebagai cardinality dan akan kita simbolkan dengan simbol mod S ya. So mod S itu adalah bilangan unsur dalam S. Jadi kalau set S itu terhingga, kita namakan set S itu terhingga kalau bilangan unsur dia terhingga ya. Kalau bilangan dia ada terhingga, so kita katakan set S itu terhingga. Kemudian apa dia keluarga set ya? So kita katakan satu keluarga set S merupakan himpunan beberapa set-set yang berkaitan ya. Jadi kalau kita ada banyak set-set dan semuanya berkaitan, so dia akan bentuk satu keluarga lah. So you bezakan huruf S tu ya. So ini adalah huruf S, S Euclid
Yang ni ada S italic ya. So ada beza kan S2 dengan S ni ya. So jangan confuse lah. Dia tak sama ya. S2 dengan S ni tak sama. Jadi keluarga set S Euclid ni sama dengan himpunan beberapa set-set S yang lain lah. So semua set-set S italic ni yang berkaitan. So ada banyak lah, mungkin S1, S2, S3 dan sebagainya. So ini kita namakan sebagai keluarga set. So kita akan gunakan simbol SI sebagai suatu indeks lah. Ya. So ini yang mengenal pasti. Ya, pengenal pasti dia adalah I. Small I itu adalah pengenal pasti. Mungkin kalau kita ambil indeks set itu, kalau I itu adalah N, jadi maksud dia I itu 1, I itu 2, 3 dan seterusnya lah. Kalau I itu adalah Z, so I itu, capital I adalah integer, maka I kecil tu 1, negatif 1, 0 dan sebagainya. Ya. So itu adalah satu keluarga set. So kita lihat contoh dahulu. Keluarga set S tu adalah himpunan set-set SI. I itu adalah integer dan SI itu adalah selang sebaruh terbuka dan tertutup. Tertutup di kiri daripada 0 sampailah kepada suatu angka I itu. Ya. I itu adalah integer positif. Ya. Jadi sebab ini adalah I itu belong to N. So minggu lepas saya dah berikan, kalau kita ada menyebabkan secara umum, kita lihat dahulu contoh-contoh yang kecil. Ya. So kita ambil lah I itu 1, I itu 2, I itu 3 dan sebagainya. Jadi kita lihat dulu S1. Jadi kalau S1, I itu 1, jadi kita akan dapat 01. Ya. So selang tertutup di kiri, bermula daripada 0 dan berakhir di 1 tapi tak termasuk 1. So kalau kita lihat selang di paksi nyata tu, so ini adalah set 01 ni lah, daripada 0 sampai ke 1 tapi tak termasuk 1. Kalau S2, 02 daripada 0 sampai ke 2 lah, tak termasuk 2. Kemudian S3 daripada 0 sampailah ke 3. So tak termasuk 3. Jadi keluarga ini merupakan selang-selang yang tertutup di sebelah kiri yang bermula daripada 0 dan berakhir di I. Keluarga selang tertutup di kiri dan terbuka di sebelah kanan. So itu adalah keluarga set ni lah. Keluarga set ni berbentuk dia adalah selang tertutup di kiri, terbuka di kanan. Ini set keluarga SQ. SQ, bentuk-bentuk set SQ itu adalah semua nombor-nombor nyata yang nombor nyata tersebut kecil daripada 2Q. Q ini adalah nombor nisbah. So kalau kita lakarkan paksi Q ni nombor nisbah lah. Ada 0, 1, 2, ada jugalah setengah, 2/5, 2.5 dan sebagainya lah. Semua nombor-nombor ni. Jadi kalau kita lakarkan graf 2Q, ini bentuk graf 2Q lah sebab kalau Q tu 0, 200 adalah 1. Kalau Q tu 1, 201 adalah 2. Kalau Q tu 2, 202, 4 dan sebagainya lah. That's why saya tuliskan bentuk ni putus-putus kerana sebab ini yang kita lihat kat sini cuma nombor nisbah Q. Bukan nombor nyata. Kalau nombor nyata dia straight sajalah. Tapi ni sebab dia nombor nisbah, dia terputus-putus lah. So antara dua nombor nisbah ada nombor tak nisbah. Ada nombor bukan nisbah. Jadi that's why saya lukiskanlah dot ni. So sekarang kita lihat contoh-contoh yang mudah lah sebab ini adalah nombor nisbah. So kita ambillah beberapa contoh-contoh nombor nisbah dahulu. Nombor nisbah Q. So S0. Misalnya kita ambil contoh yang mudah adalah kalau Q tu adalah 0. Nombor nisbah. Jadi kalau S0, semua nombor-nombor nyata yang A tersebut kurang daripada 200, 200Q. So 200 adalah 1. So semua nombor-nombor nyata
kurang daripada 1. So kalau kita lakukan paksi nombor nyata ni pada untuk Q tu kosong, so apakah nombor-nombor nyata yang kurang daripada 1? Ni 1 nombor nyata, jadi yang kurang kat bawah ni semua ni lah nombor-nombor nyata yang kurang daripada 1, ya. So daripada negatif infinity sampai 1 lah. Jadi kalau kita lakukan kat situ lah, ini adalah S kosong, ya. Daripada bawah ni negatif infinity sampailah kepada 1 kat situ. Okay, kemudian kita lihat contoh yang kedua. Kita ambil yang mudah lagi. Katakan kita ambil Q tu 1. Q tu nombor nisbah 1. Jadi S1. S1 adalah semua nombor-nombor nyata yang R tu kurang daripada 2. 2 plus 1 adalah 2. So dekat 1 tu, dia daripada maksud dia adalah negatif infinity sampai ke 2. Ya? Jadi maksud dia daripada bawah ni sampai ke 2 kat situ. So itu adalah S1 lah. Kemudian kalau kita ambil S2, so semua nombor-nombor nyata yang kurang daripada 4. So kurang daripada 4. Jadi kalau dekat 2 tu, so daripada negatif infinity sampailah kepada 4. So itulah. Ini adalah S2. Jadi you boleh continue lah. You akan nampak bentuk ni lah. That's why saya lakarkan dahulu R kuasa Q tu. Jadi kita boleh pilih lah dekat mana yang kita nak lihat contoh-contoh dia. Jadi keluarga ni merupakan selang-selang terbuka daripada negatif infinity sampailah kepada suatu nombor nisbah. So ini adalah keluarga-keluarga dia lah. Jadi kalau kita ambil misalnya negatif 1, so semua nombor-nombor nyata yang R dia kurang daripada 1/2. So kalau negatif 1 tu dekat negatif kurang daripada setengah. So kita ada bentuk tu. Jadi kita boleh teruskanlah. Kalau S negatif 2 yang kurang daripada 1/4 dekat situ. Kurang daripada 1/4. Jadi maksud dia semua keluarga-keluarga tu bentuk dia macam ni. So kalau you pergi kepada 5 dia akan tinggi lagi lah. Kalau pada ini, kalau you ambil Q yang sangat kecil negatif dia akan turun. Tapi semuanya tidak akan kurang daripada 0. So semuanya berada di atas, semuanya bernilai positif dekat situ. Batas atas dia. Jadi ini adalah keluarga selang terbuka kanan. Sebab dia terbuka sebelah kanan. Kita tak kata terbuka di sebelah kiri lah sebab dia bermula daripada tak terhingga negatif tu, tapi dia akan terbuka di sebelah kanan. Bukan atas bawah lah, maksud dia you kena tengok view daripada sini lah, pandangan you daripada sini, so belah kiri sini, belah kanan ke atas ni lah. Itu maksud kanan tu lah. Kemudian kita lihat persilangan. Apa dia persilangan? So kita katakan dua set S dan T itu bersilang jika kedua-dua semua persilangan set S dengan T itu adalah satu set yang unsur-unsur dia berada dalam kedua-dua set. Dia berada dalam S dan juga berada dalam T. Dan kita akan gunakan simbol ini. S bersilang dengan T. Persilangan S dengan T. Jadi kalau bentuk binaan sifat, bentuk-bentuk umum dia adalah bentuk A, dan A itu sifat dia mesti berada dalam S dan mesti juga berada dalam T. Kalau dalam keluarga set SI, kita akan tandakan dengan persilangan I belong to I. So ini permudahkanlah sebab kita tak tahu apa dia indeks set I itu, jadi kita akan tuliskan persilangan I belong to I SI. Jadi kita lihat contoh persilangan ni, contoh yang mudah sahaja. Kalau kita ada S 1, 2, 3, 4, 5, T 2, 4, 6, 8, 10 dan U 1, 3. Jadi kita nak lihat persilangan. Kalau persilangan S dengan T, yang berada dalam S dengan T tu yang merun, yang pink ni 2 dengan 4. Kemudian kalau S dengan U yang hijau 1 dengan 3.
Dan jadi kalau persilangan S persilangan U tu 1,3, so dia masih lagi U. So S persilangan U sama dengan U juga. Sebab semua unsur dalam U berada dalam S. So maksudnya U tu adalah subset kepada S, jadi persilangan S dengan U mestilah U. Kalau T dengan U, so tak ada yang bersilang. So tak ada color yang sama kat situ, so dia adalah set hampa. Dan persilangan tiga set S, T dan U, so dia akan dapat set hampa jugalah sebab persilangan T dengan U dah hampa. Jadi dia takkan tambahlah, tak ada yang berada dalam ni. Kemudian persilangan keluarga SI tadi, yang S1 tadi, yang SI dia adalah 0I tu. So ini adalah kalau kita listkan semua SI tadi yang bersilang. Jadi kalau kita lihat yang bersilang, yang kita lihat yang paling kecil sekali, ini adalah silang yang paling kecil sekali. Jadi persilangan untuk SI itu 01, 02, 03 dan seterusnya. Jadi yang paling kecil sekali yang berada dalam semua mestilah yang inilah 01 ni ya. So semua ni je lah yang akan berada, yang kat luar tu tak akan bersilang ya. Jadi persilangan SI, IN tu dia adalah 01, tak termasuk 1 lah ya, sebab dalam ni 1 tak termasuk ya. So itu adalah persilangan keluarga SI. Persilangan untuk SQ pula, tadi yang kita dah lakarkan SQ tadi. So persilangan dia, so yang paling rendah sekali yang inilah. So kita lihat persilangan dia. Persilangan dia paling rendah sekali, maksud dia semua kat sinilah yang paling bawah sekali ya. So kita ada 4 garis kosong tu. So yang bersilang dia semua dekat bawah ni ya. Jadi persilangan dia pada wujud kiri sampai ke kanan semua dia bersilang. So persilangan dia daripada negatif infinity sampai ke kosong tu, termasuk kosong ya. Sebab semua selang-selang ni dia lebih daripada kosong, termasuk kosong lah ya. So itu adalah selang tertutup di kanan ya, negatif infinity hingga kosong. Kemudian itu persilangan kesatuan set S dengan T, suatu set unsur dia berada dalam S atau so ini kita lihat dia atau tadi dan ni kesatuan atau so S dalam T ataupun A dalam S ataupun dalam T so kita akan gunakan simbol ni untuk kesatuan sifat dia A dalam S atau A dalam T. Manakala kesatuan bagi keluarga kita akan gunakan simbol U, I belong to I tadi intersection ni adalah kesatuan union. Jadi kalau contoh tadi, kalau kesatuan, maksudnya kita kumpul lah semua yang ada kat situ lah, sebab dia kesatuan. Jadi kalau S kesatuan T, ambillah semua unsur S dan unsur dalam T. So kita joinkan lah semua dia. So ini adalah S union T. Kemudian S union U, sebab U ni pun dah ada dalam S, jadi S union U dapat S jugalah ya. So semua unsur dia. Kemudian kalau T union U, semualah unsur T dan unsur U ni kita joinkan semuanya. Manakala S union T union U, kita unionkanlah ke semua unsur-unsur ini ya. Okey, kemudian kita lihat kesatuan tadi ya, kesatuan yang tadi dari contoh yang kita lihat tu. Kejap saya nak replykan faculty course saya kejap ya. Jadi kesatuan kita ambillah dia sama ada berada dalam mana-mana set tu. Jadi berada dalam mana-mana set ini. Jadi yang paling besar sekali lah kita ambil ya. Sebab S1 tu dia berada dalam S2, S2 berada dalam 3. Jadi kita ambil yang paling besar sekali lah. Paling besar tu dia bermula daripada kosong sampai seterusnya lah, tak terhingga ya. Jadi union dia adalah kosong infinity ya. Okay, kosong hingga infinity lah, selang tertutup di kiri.
Okey, kemudian contoh yang kedua SQ. Kita lihat pula tadi bentuk yang SQ tadi, semua ni. So dia bermula daripada bawah, kita ambil yang paling atas, paling tinggi sekali lah. So dia bermula daripada kiri ni sampai terus ke atas tu ke kanan ya. Jadi union ke semua ni kita ambil yang paling tinggi sekali lah. Union paling tinggi adalah daripada negatif infinity sampailah ke atas tu ya. So semua ni lah. Jadi maksud dia adalah nombor nyata R itu sendiri ya. Itu adalah ini adalah silap, saya terlupa apa. Ini bukan persilangan lah ya. Ini adalah kesatuan ya. So you ambil ni lah kesatuan ni ya. So letakkan kat situ kesatuan. Kena pasti kesatuan. So ini pun simbol sepatutnya simbol ni lah ya. Kesatuan U, kesatuan IS. Sorry, silap ya. Okay, so tolong betul nanti ya. Kemudian okey, seterusnya kita lihat tarif apa dia beza. So kita katakan beza set S dengan T itu ataupun pelengkap relatif adalah semua unsur-unsur yang berada dalam S tetapi dia tidak berada dalam T ya. So semua unsur-unsur yang berada dalam S yang bukan berada dalam T. So maksud dia kita tuliskan dengan S tolak T ya. So semua unsur S kecuali dia tak berada dalam T ya. So set bentuk ni dia mesti dalam S tapi dia bukan dalam T ya. So tanda lain yang kita gunakan yang ini S/T. So itu pun maksud dia samalah, sama ada yang ini ataupun S minus T pun dia adalah sama. Contoh dia katakan kita nak lihat tadi S dengan T. So apa dia S minus T? So kita bandingkan semua unsur-unsur S tu yang mana tak ada dalam T. So yang tak ada dalam T tu 2 dengan 4 lah. 2 dalam 4 yang ada dalam T. So yang tak ada dalam T adalah 1, 3 dengan 5 ya. So sebab 2 dengan 4 ni dia berada dalam T dengan S ya. Jadi kita buangkan. So yang tinggal dia adalah 1, 3, 5. Kemudian kalau S minus U, kita lihat pula S dengan U lah. So kita buang 1 dengan 3, yang tinggal 2, 4 dengan 5. Kemudian kalau T minus U, so semua unsur-unsur dalam T ni tak ada pun dalam U. Jadi maksud dia T minus U tu adalah T jugalah ya, sebab tak ada unsur dalam U yang ada dalam T. So itu pun ingat simple dia lah apa yang dimaksudkan dengan set beza ni. T minus S pun, so you boleh carilah ya. So 6, 8, 10, U minus S, sifar ya. So tak ada, sebab U yang ada, U 1, 3 tu berada dalam S, jadi tak ada set hampa lah ya. Dan sebagainya. U minus T adalah 1, 3 ya. So itu mudah je lah ya. So kita teruskan je. Kemudian apa dia set semesta? Set semesta adalah set yang paling besar sekali yang kita pertimbangkan. So itu namakan set semesta U, universal. Manakala pelengkap bagi S itu kita akan simbolkan dengan S bar. S bar itu adalah semua unsur-unsur dalam U yang bukan dalam S. So itu adalah set semesta. Kita juga akan gunakan simbol SC, the complement. S complement ataupun S prima, S prime ni. Ya, so itu tanda-tanda lain yang kita gunakanlah untuk pelengkap bagi set S. Contohnya kalau kita ada nombor nyata negatif R. So apakah pelengkap bagi nombor nyata negatif R? Ya? So kalau kita ada nombor nyata, jadi pelengkap bagi nombor negatif adalah nombor positif lah dan juga kosong. Ya? Jadi ini kalau nombor nyata, apa dia nombor R negatif tu daripada sini sampai daripada negatif infinity sampai ke kosong, tak termasuk kosong. Jadi pelengkap dia itu adalah R negatif daripada kiri ni sampailah kosong tapi tak termasuk kosong. Jadi pelengkap dia yang sebelah sinilah. So itu pelengkap dia ya, pelengkap bagi R negatif. R negatif bar
So semua ni termasuk kosong. So itu adalah pelengkap dia. Manakala kalau kita ada selang terbuka kiri tertutup kanan AB ni, ini adalah pelengkap untuk R adalah R positif union kosong. So maksudnya semua nombor nyata positif dan juga termasuk sifar. Okey, so ini adalah set yang kedua, terbuka kiri A, tertutup sebelah kanan B. Jadi kalau pelengkap dia, semua daripada sini sampailah kepada A dan kemudian daripada B sampailah ke infinity, tak terhingga. Jadi dia mestilah termasuk A sebab kat bagi ini tak termasuk A, jadi yang ini dia tak termasuk B. So itu pun saya ingat simple je lah. Boleh kita lihat. Dia sama dengan negatif infinity sampai ke A, selang tertutup di kanan, dan kita satukan dengan selang terbuka kiri B, infinity. Kemudian satu lagi adalah kita nak tunjukkan dua set sama, satu set secara aljabar. So yang pertama kita nak lihat macam mana kita nak tunjukkan suatu set A itu adalah subset kepada B. Macam mana kita nak tunjukkan dia? Takrif yang kita lihat tadi, kalau A subset B, maksud dia semua unsur-unsur dalam A mesti berada dalam B. Jadi secara aljabar dia, kalau kita nak tunjukkan A subset kepada B, kita kena tunjukkan jika A berada dalam X berada dalam A, maka X mestilah berada dalam B. Itu yang secara aljabar macam mana kita nak tunjukkan yang A subset kepada B. Jadi apakah langkah-langkah yang kita perlu tunjukkan? So kita nak tunjukkan jika X belong to A, maka X belong to B. So minggu lepas saya dah tunjukkan ini adalah pembuktian secara terus. Jika P maka Q. So ingat balik minggu lepas kita ada bukti secara terus, jika P maka Q. So langkah yang pertama adalah kita andaikan P. So andaikan P lah, andaikan X belong to A, kemudian kita takrifkan apa dia X maksud A, dan kita nak tunjukkan X belong to B, maka X belong to B. So kemudian kita kena lengkapkan lah langkah-langkah kat tengah ni lah, bla-bla-bla semua ni lah. So itu adalah cara untuk kita buktikan yang A adalah subset kepada B. So step yang pertama, tulis dulu andaian hipotesis dia, andaikan X belong to A, dan kemudian kita taikkan kesimpulan dia, maka X belong to B. So kat tengah-tengah ni lah yang kita perlu lengkapkan nanti. Kemudian kalau kita nak tunjukkan set tu sama pula, A sama dengan B, apa yang kita nak buat? Jadi kita takrifkan set tu sama, maksudnya A tu mestilah semua unsur dalam A mesti berada dalam B, dan semua unsur dalam B mesti berada dalam A. Itu maksud dia sama. Jadi maksudnya kita kena tunjukkan dua perkara lah. Yang pertama ni kita kena tunjukkan yang A subset kepada B. Semua unsur dalam A mesti berada dalam B. Dan yang kedua kita tunjukkan semua unsur dalam B berada dalam A. So tunjukkan B dalam A. So maksudnya kita kena tunjukkan dua kali lah. Dua kali step ni, dua kali cara ni. So yang pertama A subset B, buat macam ni juga. Kemudian B subset A pun sekali lagi kita ulangkan macam ni juga. So ini dua cara yang kita perlu gunakan selalulah bila nak tunjukkan dua set itu sama dan juga subset kepada satu subset yang pada set yang lain. Jadi kita lihat satu contoh. Katakan kita nak tunjukkan yang S union T bar, pelengkap ataupun pelengkap bagi S union T sama dengan pelengkap bagi S intersect with pelengkap bagi T. Jadi kita nak tunjukkan dua set sama. Jadi bila kita nak tunjukkan dua set sama, kita kena tunjukkan dua perkara lah. Yang pertama tunjukkan yang ini subset kepada sebelah kanan. Kemudian yang kedua, yang sebelah kanan ini subset kepada yang sebelah kiri. Okey, apa perlu kita tunjukkan? Kita kena tunjukkan dua perkara. So yang pertama,
S union T bar subset kepada S bar intersect with T bar. Dan yang kedua, yang sebelah kanan pula S bar intersect with T bar subset kepada S union T bar. So tunjukkan dua perkara. Okey. Itu yang pertama, kenal pasti dulu apa yang kita perlu tunjukkan. Kemudian kita lihat yang pertama, macam mana nak tunjukkan S union T bar subset kepada S bar intersect with T bar. Kita kena tunjukkan jika X berada dalam set ni, maka X juga mesti berada dalam set ni. Ya? Maksudnya, jika X belong to S union T bar, kita kena tunjukkan S juga berada dalam S bar intersect with T bar. Ini maksud dia lah. Kalau X tu berada dalam ni, maka S pun mesti berada dalam ni. Okey. Okey, ini adalah andaian hipotesis dia. Ini adalah kesimpulan yang kita perlu tunjukkan. Kemudian kita kenal pastilah apa maksud X. X itu berada dalam S union T bar. Maksud dia, X itu tidak berada dalam S union T lah. Sebab bar itu adalah pelengkap. Ya? Maksud dia X itu berada dalam pelengkap bagi S union T. Maksud dia X itu tak berada dalam S union T lah. Ini maksud dia. Ya? Itu maksud dia. Kita nak tunjukkan X itu bukan dalam S bar intersect with T bar. Maksud dia X itu sebab ini kita nak tunjukkan dia bukan dia bersilang. Jadi maksud dia X itu berada dalam S bar dan X berada dalam T bar lah. Maksud dia lah, kan? Maksud persilangan ni. Jadi ini adalah maksud kesimpulannya. Jadi sekarang ni kita nak carilah macam mana kita nak kaitkan daripada sini ke sini. Ya. So itu kita katakan gunakan rangka 6 baris 3 lajur tu lah. Kita mulakan dengan hipotesis, andaikan hipotesis, kesimpulan dia dan kemudian kita nak carikan kaitan daripada sini ke sini. Ya. Jadi apa maksud dia kalau X betul berada dalam S bar, maksud dia X tu bukan dalam S dan ataupun X tu bukan dalam T. Ya. Jadi kita akan lihat kaitan dia sebenarnya itu maksud dia lah. Kalau X bukan dalam S union T, maksud dia X bukan dalam S atau X bukan dalam T dan kita buat kesimpulan dia. Ya. So kita dah lengkapkan. Kita dah tunjukkan kalau X berada dalam S union T bar, maka X berada dalam S bar intersect with T bar. Sudah lengkap yang pertama. Yang kedua, macam mana nak tunjukkan yang ini adalah subset kepada S union T bar. Mula-mula kita andaikan dahulu X berada dalam S bar intersect with T bar. Dan kesimpulan dia kita nak tunjukkan X tu berada dalam ni. Okay? Yang ini, X berada dalam S union T bar. Kemudian kita cuba lengkapkanlah langkah-langkah yang kita perlu isi kat sini lah. Daripada sini, cuba tunjukkan yang X itu berada dalam S union T bar. So, kenal pastilah apa maksud X itu berada dalam S bar intersect with T bar. Itu maksud dia lah X berada dalam S bar dan X berada dalam S bar. Sorry, ini adalah T bar. Sorry. Ini adalah T bar. Kemudian, kita nak tunjukkan yang ini X berada dalam S union T bar. Maksud dia X bukan dalam S union T. Dan kemudian kita carilah relation kat tengah ni macam mana kita nak joinkan dia. So kita adalah maksud dia kalau X berada dalam S bar, maksud dia X bukan dalam S atau X bukan dalam T bar dan ini maksud dia actually X but not belong to S union T. So kita lengkapkan ya. So kita recall balik apa yang kita tunjukkan pembuktian secara terus ni. Mula kita andaikan hipotesis, kemudian tunjukkan kesimpulan, barulah kita lengkapkan dekat tengah-tengah. Ya. Itu cara kita nak buktikan sesuatu pembuktian secara terus ya. Secara langsung. Kita juga boleh gunakan gambar raja Venn ya. Boleh gambar raja Venn untuk membantu kita menyelesaikan masalah yang melibatkan set ya. Tapi kita tak boleh gunakan ini sebagai pembuktian. Kita cuma boleh guna sebagai membantu kita ya. Jadi kalau contoh 1.15 tadi, kalau kita ada S union T
bar. Maksudnya ini kita ada S, ini adalah T, ini adalah intersection dia, kesatuan dia ke semua ni. So yang bukan dalam S union T, yang kat luar ni lah, yang kuning ni. Itu maksud gambar rajah Venn dia lah. S union T bar. Kemudian kalau sebelah ini apa dia maksud S bar? S bar semua unsur yang bukan dalam S. So ini S tu yang dalam ni. Jadi yang kat luar dia ni, yang hijau ni adalah S bar. Kemudian T bar. T bar yang kat luar T pula lah. Yang ni T bar yang biru ni adalah T bar. Dan kemudian kita nak lihat persilangan dia. So mana yang bersilang? Yang bersilang yang biru dengan yang hijau tu yang bersilang. Mestilah yang jadi orange ni lah. Ya. So persilangan dia akan sama dengan yang ni lah. Ya. Itu untuk kita lihat secara gambaran dia lah macam mana bentuk dia. Tapi kita tak boleh guna ni sebagai pembuktian. Kita mestilah gunakan secara aljabar. Ya. Kita tidak, kalau guna gambar Venn saja tidak dikira sebagai pembuktian lengkap. Ya. So kita kena gunakan kaedah aljabar yang kita dah gunakan sebelum ini. Okey, pembuktian mestilah menggunakan pendekatan aljabar. Ya, tak boleh guna lukis-lukis saja. Okey, kemudian seterusnya kita lihat hasil darat kartisan. So, kita katakan pasangan tertib S cross T, set S cross T, X silang pangkah T atau X silang T. Bentuk umum, bentuk unsur dia adalah dalam bentuk S dengan T. Ya? So, pasangan yang pertama, komponen yang pertama adalah unsur-unsur dalam S. Manakala pasangan yang kedua, unsur itu berada dalam T. Ya? So, itu maksud hasil darab langsung, hasil darab kartisan S dengan T. Ya? S cross T. Jadi kita lihat contoh dia. Misalnya kalau kita ambil S tu 1, 2, 3 dan T tu 2, 3. Apa dia set hasil darab kartisan S dengan T dan apa dia hasil darab kartisan T darab pangkal S. Ya? So kalau yang S cross T, unsur yang pertama mestilah dalam S, unsur yang kedua mestilah dalam T. Ya? Jadi kita ambillah unsur yang pertama 1 pasang dengan T 2. So 1, 2, 1, 3, 2, 2, 2, 3, 3, 2 dan 3, 3. Ya? So itu adalah S pangkal T. So unsur yang pertama semuanya mestilah dalam S. Manakala pasangan yang kedua ni, komponen yang kedua mestilah dalam T. Ya? So dapatlah ada 6 unsur bagi S pangkal T. S cross T tu dapat 6 unsur. Bagaimana pula dengan T cross S? T cross S. Kalau T cross S, komponen yang pertama mestilah dalam T. Ya? Komponen yang pertama mestilah dalam T. So 2 atau 3. Itu komponen yang pertama. Dan komponen yang kedua mestilah dalam S. So kita ambil lah. Ya? So 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2 dan 3, 3. Ya? So itu adalah T cross S. So kita dapati yang S cross T ni dengan T cross S ni dia tak sama. Ya? Tertib dia tak sama lah. Sebab yang pertama ni unsur-unsur S, yang kedua ni unsur-unsur T yang pertama. Ya? Jadi biasanya S cross T tu tak sama dengan T cross S. Ya? So dia berbeza. Kecualilah kalau S tu sama dengan T. Kalau S tu sama dengan T, jadi samalah S cross T sama dengan T cross S lah. Kalau set tu sama. Untuk contoh kalau S cross T tu yang sama, biasanya kita jumpa, kita namakan sebagai Euclidean matra 2, R2. R2 tu adalah R cross R. So R cross R yang kita selalu gunakan lah. So dia samalah sebab kedua-dua set dia sama. Ya? Okey, so ini adalah Euclidean matra 2, R kuasa 2. Jadi pasangan dua nombor nyata lah. Itu adalah set dia. Kita lihat hasil darab kartisan secara umum dia bagi set-set tak terhingga. Jadi kalau kita ada
T1, T2 sampai Tn-1 dan Tn adalah set. Jadi hasil katisan T1 cross T2 cross Tn semua tu dia adalah komponen dia ada N pasangan ya, sebab N pasangan. So yang pasangan komponen yang pertama daripada T1, komponen yang kedua daripada T2 sampailah komponen yang ke N daripada Tn ya, ataupun kita gunakan simbol dalam bentuk family keluarga ni jugalah, hasil darab katisan I1 hingga NTI ya. So itu hasil katisan bagi set-set terhingga. Contoh dia kalau T1, T2, T3, so apa dia T1 cross T2 cross T3, so kita ambil lah komponen yang pertama 1, yang kedua daripada T2 dia akan dapat 1, A2, 1, A3, 1 B2, 1 B3 dan seterusnya ya. So boleh senaraikanlah semua unsur-unsur ni. So yang komponen yang pertama mestilah dalam T1, komponen yang kedua mestilah dalam T2 dan komponen yang ketiga mestilah dalam T3 ya. So itu pasangan dia lah. So you boleh kenal pasti juga ada berapa bilangan ya. Kalau set tu terhingga, hasil darab langsung dia pun akan terhingga ya. Dan berapa bilangan dia, kita akan dapat 2, 4, 6, 8 ya. Macam mana kita dapat 8 ni, boleh lihatlah 2 kali 2 kali 2 ya. Unsur yang ada lah. So kemungkinan yang kita boleh dapat. Contoh yang sering kita jumpa adalah Euklidan materi N ya, Rn. So R cross R cross R ya, sampai N kali. Kemudian kita lihat apa masukkan dengan hubungan. Jadi kalau kita ada dua set S dengan T, kita katakan hubungan daripada S ke T itu dia adalah satu subset kepada hasil darab langsung ataupun hasil darab katisan S cross T. Ya? So dia merupakan hubungan itu adalah merupakan satu set row ni, dan row itu adalah subset kepada S cross T. Dan jika pasangan tu berada dalam set dalam row, maka kita tuliskan S ada hubungan dengan T. Kalau ST itu berada dalam row, maka S ada hubungan dengan T. S row T. Tetapi kalau S dengan T itu bukan berada dalam row, maka kita katakan S tidak ada hubungan dengan T. Ya, S not row T ni. Dan hubungan ini adalah hubungan dalam S ke T ya. Tapi kalau hubungan dalam S, maksud dia hubungan daripada S ya. Ini hubungan dari S ke T. Kalau hubungan dalam S, maksud dia S ke S ya. Itu maksud dia. Contoh dia, katakan kita ada S tu 1, 2, 3, T 1, 2, 3, 4 ya. So S dengan T tu tak sama. So kita nak lihat hubungan row dia diberikan oleh S ada hubungan dengan T jika dan hanya jika ST kuasa 2 kecil atau sama dengan 4. So kita comparekanlah S dengan T tu. So kita ambil unsur S dia 1, kita ambil unsur dia T dia 1. Adakah 1 dengan 1 tu ada hubungan? Kita lihatlah. Adakah 1 kali 1 kuasa 2 kecil pada 4? Ya, maksud dia ya, maksud dia ada hubungan ya. So kita lihatlah 1 dengan 1 adakah dia ada hubungan. So kita dapati dia ada hubungan. 1 dengan 2, kita lihatlah 1 dengan 2 ada hubungan ataupun tak ya. So 1 darabkan dengan 2 kuasa 2 kecil daripada 4. So 1 dengan 2 ada hubungan. 1 dengan 3, kita lihat dia tak ada hubungan ya. 1 dengan 1 ada hubungan, 1 dengan 2 ada hubungan, 2 dengan 1 ada hubungan, 3 dengan 1 pun ada hubungan. Ya. 2 dengan 3 tak ada hubungan sebab 2 kalikan dengan 3 kuasa 2 besar pada 6. So inilah yang mana yang ada hubungan. 1 ada hubungan dengan 1, 1 ada hubungan dengan 2, 2 ada hubungan dengan 1 dan 3 ada hubungan dengan 1. Yang lain ni tak ada hubungan. Jadi kita dapatilah itu yang ada hubungan 1, 1, 1, 3, 1, 1 tak ada hubungan dengan 3 misalnya ya. 1 tak ada hubungan dengan 3 dan sebagainya. Boleh teruslah cari. Maka row dia adalah ada 4 unsur ya. 1, 1, 1, 2, 2, 1 dan 3, 1. So itu adalah hubungan row dalam contoh ini.
Kemudian kita katakan hubungan dalam S itu bersifat refleksif, ya. Hubungan dalam S, maksudnya S ke S, ya. Kita katakan hubungan root itu bersifat refleksif jika A ada hubungan dengan A untuk semua A, ya, dalam S. Kalau semua unsur ada hubungan dengan unsur itu sendiri, maka kita katakan hubungan root itu adalah refleksif. Contoh ni kita lihat hubungan lebih kecil atau sama dengan hubungan lebih kecil sahaja Z. Ya? Jadi adakah hubungan lebih kecil atau sama tu bersifat refleksif? Maksudnya kita cek adakah satu unsur A lebih kecil atau sama dengan A. Ya? Ya, kita tahu yang A adalah lebih kecil atau sama dengan A untuk semua A. Mana-mana integer kita ambil memang A lebih kecil atau sama dengan A. Jadi dia bersifat refleksif sebab semua unsur ada hubungan dia. So dia bersifat refleksif. Bagaimana pula dengan hubungan lebih kecil daripada? Jadi kita tahu 3 misalnya dia lebih kecil. Adakah 3 lebih kecil daripada 3? Misalnya ataupun 1 lebih kecil daripada 1, tidak, jadi itu tidak bersifat refleksif, sebab dia tidak ada hubungan. 1 tak ada hubungan dengan 1, 2 tak ada hubungan dengan 2 dan sebagainya. So itu adalah apa yang dimaksudkan dengan refleksif. Okey, kemudian apa dia hubungan simetrik? Kita katakan hubungan root itu bersifat simetrik jika A ada hubungan dengan B, maka B juga ada hubungan dengan A. Itu kita katakan dia bersifat simetrik. Contoh dia, kita lihat contoh yang tadi, hubungan lebih kecil atau sama dengan hubungan lebih kecil daripada dalam Z. So adakah dia bersifat simetrik? Kita ambil 2 unsur, jika A kecil dari ini, adakah yang sebaliknya berlaku? So kita dapati misalnya kalau 1 dia kita ada hubungan dengan 2 lah, 1 lebih kecil sama dengan 2, tapi kalau sebaliknya 2 tak ada, dia tak ada hubungan dengan 1, dia tak ada hubungan ni, jadi dia tidak bersifat simetrik. Jadi sama juga dengan lebih kecil daripada, so kedua-dua hubungan ini tidak bersifat simetrik. Kalau hubungan ni, contoh hubungan row ni, A ada hubungan dengan B jika A minus B kecil daripada 10 dalam Z. So dia bersifat simetrik. Sebab kita pilihlah mana-mana unsur. Jadi kalau A ada hubungan dengan B, apa maksud A ada hubungan dengan B? Kita takrifkan kat situ A ada hubungan dengan B jika A minus B kecil daripada 10 mod dia. Jadi kalau A ada hubungan dengan B, maksud dia kita nak tunjukkan dia bersifat simetrik. Macam mana tunjukkan dia bersifat simetrik? Jika A ada hubungan dengan B, maka B ada hubungan dengan A. Ini kan kita nak buktikan pembuktian secara terusnya. Jika A ada hubungan dengan B, maka B ada hubungan dengan A. So kita mulakan dengan andaikan A ada hubungan dengan B, andaikan ni A ada hubungan dengan B, kita nak tunjukkan B ada hubungan dengan A. Ini yang last kali yang kita nak tunjukkan. Jadi kita cuba lengkapkanlah kat tengah-tengah ni macam mana. Andaikan A ada hubungan dengan B, apa maksud dia? A tolak B, mod A tolak B kecil pada 10. Kita tunjukkanlah. A tolak B kecil pada 10. Apa yang kita nak buktikan? Kita nak buktikan B ada hubungan dengan A. Maksudnya kita nak tunjukkan mod B minus A kurang daripada 10. Ini maksud yang kita nak tunjukkanlah. So ini maksud dia, kita tunjukkan yang ni. Jadi of course lah daripada situ akan implies ni. Sebab mod A minus B kurang daripada 10, maka mod B minus A pun kurang daripada 10, dan ini maksud dia B ada hubungan dengan A. So lengkap lah. Jadi kita lihat lagi pembuktian dia. Pembuktian saya terus. Mulakan dengan hipotesis, tulis dulu kesimpulan, barulah kita lengkapkan kat tengah-tengah ni macam mana. Itu cara pembuktian kita. Manakala hubungan yang terakhir sekali, kita namakan bersifat transitif. Jadi kita katakan hubungan row itu bersifat transitif jika A ada hubungan dengan B,
dan B ada hubungan dengan C, maka A juga ada hubungan dengan C. Ya, itu transitif lah. A dengan B, B dengan C, maka dia transit. Dia B itu sebagai transit dan maka kita akan dapat A ada hubungan dengan C. Jadi kita lihat balik contoh tadi, hubungan lebih kecil dan sama dengan hubungan lebih kecil. Jadi kita jelaslah, kita lihat ya, kalau A kecil atau sama dengan B, B kecil atau sama dengan C, maka A akan lebih kecil daripada C. Ya. Jadi dia bersifat transitif. Itu juga dengan lebih kecil. Ya. Jadi kedua-dua contoh ni dia adalah hubungan yang bersifat transitif. Kemudian macam mana pula dengan hubungan yang kedua? A ada hubungan dengan B, jika mod A minus B kecil pada 10, dia tidak bersifat transitif. So kita kena carilah, cari 3 elemen ya, sebab sifat transitif tu kita kena ada A, B dengan C. Kita ada A, B dengan C. So kita kena carilah, kalau kan dia tidak bersifat transitif, carilah contoh A, contoh B, contoh C yang sesuai. So cari contoh A dengan B yang jarak dia kecil daripada 10, B dengan C pun jarak dia kecil daripada 10, tapi A dengan C jarak dia lebih daripada 10. So misalnya kita boleh ambil contoh 1 dengan 8 misalnya. 1 dengan 8 jarak dia kurang daripada 10. 8 dengan 13 pun jarak dia kurang daripada 10. Tapi adakah 1 dengan 13 tu ada hubungan? Kita lipati jarak dia lebih besar daripada 10. So dia tidak ada hubungan. Ya. Jadi dia bukan tidak bersifat transitif. Jadi hubungan roh itu tidak bersifat transitif ya, untuk contoh ni. Okey, so kita dah lihat ya pada hari ini. So pada hari ini kita dah lihat apa dia set. Ya. Kita lihat apa dia set. Kemudian set itu adalah himpunan objek. Kemudian apa dia unsur. Kemudian apa dia set hampa. Kemudian kita ada subset. Macam mana nak tunjukkan dia subset. Kemudian kita ada apa dia persilangan set. Kita ada kesatuan set. Kita ada set yang sama. Kita ada cardinality, bilangan unsur dalam set. Kemudian kita ada set pelengkap ataupun pelengkap relatif, set beza. Kemudian kita lihat hasil darab Cartesian. Dan satu contoh hasil darab Cartesian yang perlu kita ada adalah hubungan. Ya? Dan hubungan itu, apa dia maksud hubungan yang bersifat simetrik, refleksif dan transitif. So itu basically apa yang kita dah lihat hari ini. So besok kita akan sambung dengan hubungan, satu contoh hubungan yang penting iaitu hubungan kesetaraan dan juga fungsi. Ya. So kita akan stop di sini dahulu. Okay, so kita akan berhenti di sini dulu. So ada apa-apa soalan ataupun apa yang nak ni hari ini? Tak ada. Okey, tak ada apa nak tanya hari ini ya. Okey ya, saya ingat boleh kan? Hari cuma revision je. Ya. Okey. Okey, so kita akan jumpa besok lah ya, pukul 9. Okey, ada apa-apa masalah pun you boleh tanya saya dalam UKM Folio lah ya. Baik. Okey, kita jumpa besok ya. Terima kasih, Prof. Okey. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Okay. Terima kasih, Prof. Okey. Terima kasih, Prof. Okey.